Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Nusla Talaha dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 27 April. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan mulai hari ini sehingga 17 Mei depan. Keputusan ini dibuat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setelah menilai situasi semasa kes positif di Sarawak yang masih tinggi. PKPB yang berkuat kuasa mulai hari ini dilaksanakan sehingga pukul 11.59 malam pada 17 Mei. Selain itu, JPBN juga telah meluluskan prosedur operasi standard SOP yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Kuching, Miri, Sibu, Betong, Bintulu, Sarike dan Kapit. Maklumat terperinci berhubung SOP dipaparkan di laman sesawang Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, JPBN juga membuat keputusan menyekat kemasukan pengembara dan individu yang pernah berada di India dalam tempoh 30 hari ke Sarawak. Keputusan yang berkuat kuasa hari ini bagi mencegah kemasukan varian baharu dari India. Dalam perkembangan sama, jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 162 orang selepas 6 kes kematian baharu dilaporkan semalam. Ia melibatkan 4 kes di Kapit dan 1 kes masing-masing di Sarike dan Bintulu. 4 kes kematian yang direkodkan di Hospital Kapit melibatkan wanita warga tempatan termasuk seorang wanita mengandung. Manakala 1 kematian di Hospital Sarike melibatkan perempuan warga tempatan dan Hospital Bintulu melibatkan lelaki warga tempatan. Dalam pada itu, kes positif di negeri ini juga mencatatkan peningkatan apabila sebanyak 615 kes baharu dilaporkan semalam dengan daerah Bintulu merekodkan kes tertinggi iaitu 106 kes. Penambahan kes baharu positif itu menjadikan jumlah kes positif kini sebanyak 28,529 kes. Sementara kes pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam dilaporkan sebanyak 603 kes. Selain itu, daerah Lunduk dan Pakan kini berstatus merah setelah masing-masing merekodkan 57 dan 93 kes jangkitan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan jumlah daerah berstatus merah telah meningkat kepada 21 daerah. Manakala daerah Sebau dan Bau pula berstatus jingga setelah merekodkan 27 dan 24 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Setakat ini, jumlah daerah berstatus jingga sebanyak 8 daerah, 9 daerah berstatus kuning dan 2 daerah kekal berstatus hijau. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak juga mengisytiharkan 3 kluster baharu semalam yang menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini sebanyak 61 kluster dengan penambahan kluster Sungai Senibong Julau, kluster Pondok Belaga dan kluster Jalan Sebau Bintulu Sebau. Kluster Sungai Senibong merupakan kluster institusi pendidikan yang melibatkan sebuah sekolah menengah di Sungai Senibong Julau. Kes indeks kluster ini adalah kes ke-25,451, merupakan seorang pelajar asrama lelaki dari sekolah tersebut yang dikesan melalui saringan individu bergejala pada 20 April. Hasil saringan bersasar ke atas kaki tangan dan pelajar di sekolah tersebut, terdapat penambahan sebanyak 13 kes dikesan positif COVID-19. Kesemua 14 individu positif telah dirujuk ke Hospital Sarike. Seterusnya, kluster Pondok merupakan kluster tempat kerja di sebuah premis kerajaan di Pekan Belaga. Indeks kes kepada kluster ini adalah kes ke-25,234 berumur 44 tahun, dikesan melalui saringan individu bergejala pada 18 April. Hasil siasatan dan saringan aktif ke atas kontak rapat dan rakan sekerja, terdapat penambahan sebanyak 8 kes positif dan kesemua 9 orang kes yang didapati positif ini telah dirujuk ke Hospital Bintulu.
Manakala kluster Jalan Sebauh Bintulu merupakan kluster institusi pendidikan dan komuniti. Ia melibatkan sebuah sekolah menengah dan 3 buah rumah panjang di Jalan Sebauh Bintulu dalam daerah Sebauh. Kes indeks kepada kluster ini adalah kes ke-20,986 merupakan seorang lelaki warga tempatan berumur 21 tahun dari sebuah rumah panjang di Jalan Sebauh Bintulu melalui saringan individu bergejala pada 13 April. Hasil pengesanan kontak rapat dan kontak kasual, terdapat penambahan sebanyak 66 kes dikesan positif. Kesemua 67 individu yang dikesan positif telah dirujuk ke Hospital Bintulu. Dalam pada itu, semalam sebanyak 15 kluster merekodkan 91 penambahan kes baharu, manakala 46 kluster tidak merekodkan penambahan kes. 7 projek di bawah program transformasi luar bandar RTP telah diluluskan untuk 6 buah rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang tahun ini. Adun Semanggang, Datuk Francis Hardin Hollis memberitahu 7 projek RTP tersebut melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM700,000. Daripada jumlah itu, Sekolah Kebangsaan Nangas Krang telah diperuntukkan RM250,000 untuk membina sebuah dewan serbaguna, manakala Rumah Panjang Berangan Ulu dan Berangan Ili masing-masing diperuntukkan RM100,000 dan RM50,000 untuk naik taraf halaman rumah. Rumah Remenio Tugang Nangas Krang Ulu dan Rumah James Dekat Ranggi turut menerima projek RTP bagi membina sistem perparitan serta benteng dengan kos masing-masingnya berjumlah RM100,000. 2 lagi projek RTP yang diluluskan adalah pembinaan jalan akses dari Rumah Madeline Teluk Sebuyau Nangas Krang ke gereja berhampiran dengan kos RM50,000, manakala jumlah yang sama diluluskan untuk baik pulih Rumah Panjang Andrew Layau Langkong. Kesemua projek RTP itu akan dilaksana melalui cabutan undi para kontraktor dengan kos serta spesifikasi projek disediakan oleh agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya selain Jabatan Pengairan dan Saliran. Majlis penyerahan projek siap pembinaan lapangan terbang baharu muka telah disempurnakan oleh Pengurus Wilayah Tengah JKR Sarawak Insinyur Anding Anak Uci semalam. Penyerahan daripada JKR itu dibuat kepada Ketua Operasi Lapangan Terbang Sibu, Abang Yaakob Abang Jos, yang mewakili Kementerian Pengangkutan Malaysia. Menurut kenyataan JKR Sarawak, projek ini merangkumi bangunan terminal, landasan terbang, pejabat-pejabat dan kemudahan untuk penumpang. Lapangan terbang tersebut juga merangkumi pejabat penerbangan awam Malaysia selain pejabat Jabatan Meteorologi dan juga kuartus. Projek ini telah bermula pada Ogos 2017 dan siap sepenuhnya pada bulan ini. Dengan siapnya projek bernilai RM302 juta ini, penduduk Mukah kini memiliki sebuah lapangan terbang yang serba baru dan moden bagi menggantikan lapangan terbang Mukah yang lama. Turut hadir pada majlis itu ialah pihak Kementerian Pengangkutan yang hadir secara maya, wakil pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan wakil pejabat meteorologi Sarawak. Penerangan tentang adat dan agama antara kandungan yang dibincangkan oleh 3 sahabat yang beraya bersama dalam rancangan khas Hari Raya Aidilfitri Sarawak FM Sempurna Syawal. Penerbit program Uji Murni menerangkan rancangan berkonsepkan teater musikal diterbitkan ini akan disiarkan di Sarawak FM pada Hari Raya pertama nanti dan turut disiarkan di Facebook Sarawak FM. Uji Murni yang ditemui di RTM Kuching memberitahu rancangan ini menerapkan unsur-unsur dakwah yang akan menampilkan qari kebangsaan hadis syarkawi dengan alunan ayat suci Al-Quran. Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar Sazali daripada Halakah Kemajuan Muslim Sarawak juga akan menyampaikan tazkirah raya berkenaan kemusykilan adat beraya berdasarkan panduan agama Islam. Persembahan berunsurkan
bawakan nasihat dan komedi oleh pelakon-pelakon teater negeri menampilkan Nafais Nasruddin, Malik Hassan dan Ferazilah Muhammad. Di samping itu, lakonan turut diiringi hiburan lagu-lagu raya oleh penyanyi tempatan iaitu Saiful Bahari dan Nur Fauzana yang akan diiringi oleh band Sangrawi. 20 buah keluarga golongan asnaf di Belaga menerima sumbangan barangan keperluan daripada pihak Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas. Sumbangan tersebut sebahagian daripada pengisian program anjuran Saberkas Cawangan Belaga bersempena bulan Ramadan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pihak Saberkas Belaga, pihaknya akan mengadakan agihan bubur Ashura dalam tempoh terdekat kepada penduduk di Belaga. Kebanyakan penerima sumbangan hari ini dari Kampung Melayu Belaga. Wakil Saberkas Belaga, Bahari Jamaluddin, mewakili pengerusinya Justin Asih menyampaikan sumbangan kepada para penerima sumbangan terus dari rumah ke rumah. Program kesedaran pemasaran makanan tradisi Sarawak di Singapura menerima dorongan daripada kedai serbaneka 24 jam 7-Eleven melalui pelancaran produk baharu syarikat itu iaitu resepi asli Kolok Mi Sarawak. Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura atau Statos dalam satu kenyataan berkata, di bawah promosi We Love Sarawak Kolok Mi, produk baharu ini boleh didapati di 425 outlet 7-Eleven di negara berkenaan bermula 14 April lepas hingga 11 Mei depan. Dengan pembelian produk itu di kedai serbaneka terbabit, pembeli layak untuk memenangi 2 tiket bagi menikmati pelancongan jejak makanan Sarawak di Singapura. Kempen berkenaan akan dipromosikan di semua outlet 7-Eleven, platform media sosial 7-Eleven dan Statos serta diiklankan di luar galeri Statos. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Jangan abaikan pemakaian pelitup separuh muka dan sentiasa jaga jarak fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya Nuslat Lahar, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum.